Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam pertemuan, salam di alam maya di malam yang penuh keberkatan saudara. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat saudara. Apa khabar saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca panas. Saudara Rizek Ketari, salam sebuah perjuangan katanya. Begitu juga Raja Kamal, Raja Bazian, saudara Ramzul, saudara Muhammad Rami, Mak Sidik. Salam untuk semua teman-teman, saudara ZD Izwan, saudara Mazlan Lan, Muhammad Nur Hai, saudara Pak Chu, apa khabar? Panas lit-lit di Langkap katanya, memang panas sekarang ni. Ya, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, selamat berpuasa semua. Abdul Aziz Abdul Rahman, salam dari Tanjung Karang. Begitu juga Rosmini dari Pontian, Johor. Saudara Syarani Salma, salam Ramadan. Saudara Azhar M. Itu juga Mira Harun, Anwar Saleh dari Tumpat, Kelantan. Saudara Abdul Latif, Saudara Ahmad Abdul Rahim, saudara. Itu juga Puan Hamidah Kamat, Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Marabia Abdullah dari Pandan Jaya, Saudara Pak Chu, semoga sihat semua. Terima kasih doa saya untuk saya ya saudara. Puan Nurfisah Idris dari Kuala Kangsa, Saudara Abdul Azrul Jalil. Itu juga putra Saudara Ahmad Rizwan dan teman-teman yang lain, Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Ahmad Rizwan, Saudara Muhammad Asidir dari Kuantan, Maruzik Yasid, Saudara Zainunah, begitu juga Ramzul, Baka Ahmad, Ade dari Senawang. Itu juga Muhammad Sapri Zainuddin, Saudara Mak Piah Mentol katanya. Saudara Edi Tahir, semoga sihat ya, Mar Hakim dan teman-teman yang lain, saya doakan anda sihat walafiat. Ya, hari ini sebagaimana kita ketahui adalah hari Ahad, saudara. Hari ini Ahad ke? Tidak. Isnin. Saya silap juga saudara. Hari ini Isnin 18 hari bulan Mac ya. Ya, ini admin. 18 Mac iaitu 7 Ramadan. Dah masuk 7 Ramadan kita saudara. Aduh, kadang-kadang dalam puasa-puasa begini hari berlupa saudara. 18 hari bulan, saya ingat 17 hari ini. Mungkin saya lupa nak upgrade saudara. Hari ini hari Isnin, tanggal 18 Mac dan 7 Ramadan. Tadi kita sama-sama menunaikan solat tarawih hari malam yang ke-8. Dan jangan lupa juga saudara, jangkitan virus tersebut sudah pun mencapai hari yang ke-1453. Virus tersebut masih ada lagi saudara. Jadi sebab itu saya mengharapkan ya Puan Rajah Comel, Muhammad Nur Qazi, saya harapkan bila kita pergi ke pasar Ramadan, pastikan kita melakukan penjarakan sosial dan pakailah pelitup untuk lestari kesihatan kita. Puan Nur Ruzaidah Abdullah, salam. Saudara ST. Baik saudara, kita masuk segmen e-commerce. Bulan puasa ni saya buka balik e-commerce. Jadi teman-teman yang nak memesan Senangi Al-Bakur boleh membuat pesanan daripada Al-Zahar di talian 0113304141. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab yang dibuat berasaskan kepada kayu gaharu. Dan kalau teman-teman yang nak masukkan produk anda, boleh hubungi Al-Azhar juga di talian 0113304141. Siti Fareha sudah pun membuka dia punya talian 0177114300 untuk dendeng manis Siti Fareha. Itu juga makanan kegemaran saya untuk jadikan kudapan sambil-sambil lepas kita tarawih nak makan itu popiah sira Lady Maria. Rasanya rangup, pedas dan manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 0194351200. Teman-teman yang berhasrat untuk memasarkan produknya untuk diwawarkan boleh hubungi Al-Azhar. Tak ada masalah, saya boleh membantu anda. Sama-sama lah kita saudara. Abiki, apa khabar? Saudara Marzuki Saad,
Saudara Zamari Alsi, Muhammad Al-Afizan, itu juga saudara Edi Tahir, saudara Rin Azman. Kalau anda ada produk, boleh, tak ada masalah. Hubungi Al-Azhar supaya dapatlah kita mewawarkan produk anda. Ini musim-musim dekat-dekat nak raya ni, nak berniaga dan sebagainya. Asalkan jangan berniaga yang bukan-bukan, sudahlah dengan saya ya. Baik, kita masuk segmen naluri kehidupan. Saya perlu jelaskan, saya bukanlah da'i, saya juga ustaz. Menurut celipan teman saya mengatakan bahawa syaitan adalah musuh yang sangat ganas dan kejam. Keinginan syaitan ialah untuk menjerumuskan manusia ke dalam azab yang sangat pedih dan dahsyat. Sebab itu Allah berfirman, maksudnya syaitan berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, pasti aku akan memperindah segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dari dalam kalangan mereka. Ini surah Al-Hijri, ayat yang ke-39-40. Tapi malangnya ramai tak mengetahui dan menyedari bahawa syaitan sedang menyerang kita. Peperangan antara kita dengan syaitan ialah peperangan maknawi. Ia tidak kelihatan dengan mata kasar tapi hanya dapat dilihat melalui mata hati saudara. Ingat saudara bahawa kita berperang dengan syaitan, walaupun orang mengatakan dalam bulan puasa ini syaitan diikat, tetapi bagi saya dugaannya begitu kuat untuk menyesatkan kita. Baik saudara, segmen Mutiara Kata, menurut Datuk Syed Ali katanya dalam bulan puasa kita menahan lapar dan dahaga selama 14 jam, namun kenyang hanya 5 minit. Itulah kalau kita teliti dengan mata hati, inilah bukti singkat bahawa kenikmatan dunia hanya sementara. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman Mutiara Katanya. Saudara, saya masih lagi berpesan pada pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang kalau wang negara dibelanja tanpa had, negara boleh muflis. Teman-teman yang menyantun semula ataupun menyunting live saya ni, Rubidin, Saudara Muhammad Nur Syahidat dari Sekudai Johor, itu juga Saudara Muhammad Azmi Ali dari Kota Baru Kelantan, Puan Syarifah Habibah BSA, Cik Awang, salam satu Malaysia Madani katanya. Itu juga dengan Hajah Syamad Comel, saya nak menjelaskan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini tidak ada masalah pada saya, tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan anda. Ingat saya, ini adalah pencerahan politik. Samping itu, saya cuba memberi informasi sebanyak mungkin kepada anda. Mungkin benda ini anda boleh dapat dalam media-media yang lain, tetapi saya rasa elok juga saya beri pencerahan tentang apa yang berlaku di dalam negara kita ini sebagai menjadi panduan kita. Kita adalah warga cita damai, saudara. Kita harus mengetahui. Dan bila saya memberi pandangan dan juga memberi pencerahan, saya berharap kita berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu yang paling penting, saudara. Kalau saudara rasa nak menyantuni, boleh hantar kiriman pada saya, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Kerana kita adalah warga cita damai, menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Minta izin, cakap keringlah musim panas ni. Saudara, laporan kaji cuaca. Sebelum tu, tajuk bicara kita malam ini adalah agenda bangsa jangan ditunda. Agenda bangsa kita jangan kita tunda, saudara. Baik. Laporan kaji cuaca saat ini bahawa 5 negeri terdedah pada cuaca yang cukup ekstrim. Ini menurut kajian katanya bahawa Parang, Sarawak serta Kelantan adalah antara negeri yang paling terdedah kepada cuaca ekstrim, membabitkan panas dan kurang hujan yang luar biasa. Khazanah Research Institute KRI dalam satu kenyataan hari ini berkata ia diikuti di Sabah dan Perak. Berdasarkan kajian mengenai risiko perubahan iklim dalam kalangan pekebun kecil di Malaysia, katanya ia mendapati bahawa kawasan terbabit amat terdedah kepada perubahan iklim namun tidak berdaya tahan untuk menghadapinya. Pada peringkat daerah, menurut kajian mengenai mendengar pasti bahawa Sempurna, Beaufort dan Kota Belud di Sabah, selain Sariki, Sibu, Belaga dan Bintulu di Sarawak adalah antara daerah paling terdedah berkesan perubahan iklim secara ekstrim. Selain itu, Gua Musang dan Pasir Mas di Kelantan, termasuklah Temerloh,
Cameron Highland, Lipis, Kuantan, Pekan, Jelantut dan Bera di Pahang. Di Hulu Perak, Kuala Kangsar serta Perak Tengah juga antara daerah yang terdedah dengan keadaan cuaca yang cukup ekstrim. Kerana ini boleh membawa risiko kepada pendapatan pekebun kecil dan status keterjaminan makanan negara. Dan saya mendapat laporan juga bahawa cuaca panas saat ini dijangka kekal hingga pertengahan April, saudara. Ia berikutan kurangnya awan yang boleh membawa hujan serta fenomena equinox yang dijangka berlaku mulai Rabu ini. Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia, Saudara Ambun Dindang berkata, dalam tempoh equinox yang menyaksikan jangka masa siang dan malam adalah sama. Matahari berada tepat pada garisan khatulistiwa dalam proses pergerakan dari hemisfera selatan ke hemisfera utara. Katanya dalam tempoh itu suhu boleh mencecah antara 35 hingga 38 darjah Celsius bergantung pada kehadiran awan dan hujan pada masa tersebut. Dan selepas 20 Mac, kedudukan matahari berada di utara garisan khatulistiwa termasuk di negara kita. Jadi, kita menyangkakan suhu akan kekal tinggi hingga April sebab kedudukan matahari berada di utara garisan khatulistiwa, katanya. Dan di Kelantan, Kerajaan Kelantan mengakui mereka berdepan dengan beberapa kekangan yang tidak dapat diatasi sepenuhnya bagi membekalkan dan menyalurkan air bersih kepada rakyat negeri Kelantan. Menurut Pengerusi Jawatan Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Bawah Bandar, Datuk Dr. Izzani Husin, katanya kekangan itu termasuklah masalah kebergantungan kepada sumber air bawah tanah, loji rawatan air yang tidak mencukupi kerana berlaku kebocoran air paip dan peningkatan populasi. Katanya kita juga berdepan dengan masalah kualiti air kerana kebanyakan tanah di negeri ini mengandung mineral yang tinggi seperti magnesium yang memerlukan kos tinggi dan tempoh rawatan air lebih lama. Dalam keadaan ini pula berlaku kemarau. Ini menyebabkan kita terpaksa mengagihkan air mengikut keutamaan secara bergilir-gilir di beberapa kawasan yang mengalami masalah bekalan air yang serius di Kelantan. Datuk Izzani yang mewakili kerajaan negeri memohon maaf pada semua pengguna yang terkesan dengan masalah air dan memberi ruang kepada pihaknya untuk menyelesaikan secara berperingkat. Beliau memaklumkan akan mengatasi masalah itu selewat-lewatnya pada tahun 2028. Saya bukan 2-3 bulan, 2028. Selepas beberapa LRA baru siap dan dengan harapan mendapat kerjasama kerajaan persekutuan untuk membantu penukaran paip lama dalam tempoh itu. Paip lama sedia ada tidak dapat menampung jumlah tekanan air yang banyak untuk disalurkan kepada pengguna kerana ia dan berdepan risiko kebocoran, katanya. Dalam pada itu, beliau berkata masalah bekalan air di beberapa kawasan di Pacuk sedang diatasi melalui perkongsian LRA Cicap dan Pasir Tumbuk, sementara LRA di Teluk dijangka siap pada April ini. Jadi katanya kita tahu air adalah sumber penting dan utama. Sebab itu kami mohon maaf kerana tidak sempat membekalkan air. Cuma beliau berharap agar rakyat dapat bersabar dan memberi masa untuk mereka menyelesaikan dalam tempoh tersebut. Hari ini Syarikat Air Kelantan menyatakan gangguan bekalan air di Gunung Bacok, khususnya di Taman Puteri, Sakdong dan kawasan berhampiran yang bersifat berkala dan sementara. AKSB memaklumkan punca bekalan air terputus kerana bekalan yang diterima daripada LRA Cica menyusut berikutan penerobosan air masin di Sungai Pangkalan Datu di Pasir Tumbuk hingga menyebabkan kandungan klorida melebihi kadar yang dibenarkan. Aduhai, itu keadaan saya di Kelantan. Nampak gayanya masalah air agak menenatkan, memenat dan menenatkan saya. Bagaimanapun saya melihat Astro melaporkan di Pokok Sena bahawa cuaca panas yang melampau yang melanda daerah Pokok Sena dipercayai antara sebab maka pesawah mengalami kemerosotan hasil padi antara 20 hingga 30% berbanding musim lalu. Menurut Mak Farid Syafi'i dari Gulau, dia mendakwa yang beliau mengusahakan lebih kurang 30 hektar sawah turut terkesan dengan suhu panas sejak sebulan lalu dan paling tinggi baru-baru ini sehingga padinya menjadi ringan dan kering. Padi jadi ringan, jadi hampa kosong kerana suhu ekstrim sangat. Dan kita ingat
panas biasa-biasa saja. Tapi sampai sekarang ni dah masuk 20 hari. Nampak gayanya sebelum mengerat, menuai. Tiba-tiba suhu panas sangat mengakibatkan pokok padi cepat kering dan buah padi kurang berisi beras. Jadi bukan salah siapa pun, ada yang menjadi sampai 7 dan 8 tan per hektar. Cumanya ada silap percaturan mengakibatkan bendang cepat kering sehingga pokok terbantut dan menjejaskan pokok padi yang tengah bunting ketika ini, katanya. Jadi menurut Muhammad Farid katanya fenomena El Nino yang melanda ketika ini mengakibatkan hasil tuaiannya turut menyusut dan tinggal kira-kira 5 tan metrik per hektar berbanding 7 tan metrik per hektar sebelum ini. Sedih kita saudara. Itu keadaannya, suasana di pokok sena, pokok padi pun banyak yang hampa, yang kering, kesan daripada El Nino saudara. Jadi pada teman-teman, berhati-hati, sebab itu saya memberi pesanan, simpanlah air. Jangan kita membazirkan air kerana dalam keadaan cuaca yang panas begini, musim kemarau yang melanda dengan El Nino dan dengan equinox juga berlaku, tentulah keadaan yang ketara ini membuatkan kesukaran kepada kita untuk mendapatkan bekalan air seperti biasa, saudara. Jadi hati-hati, jangan bazirkan air, saudara. Baik, usai laporan Jabatan Kaji Cuaca dan Air di seluruh negara, hari ini anak-anak kita sudah pun mula memasuki sekolah tingkatan 1. Minggu lalu darjah 1, minggu ini tingkatan 1. Saya mendapat laporan dari Seremban untuk julung-julung kalinya selepas 56 tahun pembukaannya Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Ampuan Najihah. Selepas 56 tahun, akhirnya mereka menerima pelajar lelaki kerana sekolah tersebut bertukar menjadi sekolah seni atau Nogori Art School yang merupakan sekolah yang pertama Negeri Sembilan mulai hari ini, katanya. Selama ini Sekolah Menengah Tengku Najihah yang mula beroperasi pada 1968 hanya mengambil pelajar-pelajar perempuan. Tapi kali ini mereka juga menerima kehadiran pelajar-pelajar lelaki. Sekolah seni seperti ini terdapat di beberapa negeri lain di negara ini, namun dilaksanakan dalam pelbagai bentuk. Jadi menurut pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Roslan Husin, penubuhan SMK Tan sebagai sekolah seni pertama Negeri Sembilan adalah bagi memberi peluang kepada ramai pelajar yang berbakat dalam bidang seni untuk menimba ilmu serta kemahiran sesuai dengan minat mereka. Itu di Negeri Sembilan, dan anak-anak yang lain sudah pun mula masuk sekolah. Jadi kepada ibu bapa yang telah pun mengantar anak mereka ke sekolah berasrama penuh, bila dalam perjalanan pulang, pandulah dengan cermat. Kita mengharapkan anak-anak kita dapat menimba ilmu dengan baik. Secara laporan bazar, sekarang ini musim bulan puasa, antara perkara yang menarik dalam segmen dari bazar Ramadan, saya mendapat laporan bahawa terdapat menu eksotik Langkas yang jarang ditemui, ialah merupakan hidangan yang sering dinanti-nantikan oleh penggemar makanan laut, terutama penduduk di sekitar Lembah Kelang. Penjual kerang bakar dan belangkas, itu Ainul Adillah Abdul Rahman, berkata sebelum ini hidangannya berasaskan belangkas tidak begitu diminati kerana terdapat bahagian beracun pada haiwan marin itu yang boleh membawa maut. Tapi bagaimanapun katanya belangkas ini semakin digemari sekaligus meningkatkan permintaan di pasaran. Hidangan berasaskan belangkas amat jarang ditemui dan kawasan yang menjual menu eksotik ini juga adalah terhad. Kata saudara ini, pada awalnya katanya dia belajar menyiang belangkas di Pantai Remis di Kuala Selangor. Waktu itu belangkas hanya dibakar atau direbus untuk dimakan sebagai satu hidangan. Kebetulan pula katanya pada produk sos cili, jadi saya mula hasilkan kerabu belangkas. Sudah hampir 4 tahun pengunjung Bazar Ramadan Seksyen 13 di Shah Alam. Kalau anda singgah di Bazar Ramadan Seksyen 13 Shah Alam, anda boleh singgah di gerai yang menjual makanan berasaskan pada belangkas. Sedap. Itu saya dapat
Kemudian satu lagi agak menarik, apabila dari Pasir Mas, Kelantan, pengusaha ayam percik yang menggunakan resipi turun-temurun ternyata bukan saja laris terjual sepanjang Ramadan, malah ada pelanggan yang sanggup menaiki kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Kelantan untuk mendapatkan bekalan ayam percik. Pengusaha ayam percik Kak Jah, begitu juga Wan Marini, Wan Nazi, berkata tindakan membeli tiket pergi dan balik dalam masa sehari dilakukan oleh beberapa pelanggan tetapnya yang menetap di Kuala Lumpur demi merasai ayam percik sebagai lauk utama untuk berbuka puasa. Katanya dia sendiri tidak menyangka menerima sambutan luar biasa, tetapi majoriti pelanggan menyukai ayam percik resipi neneknya kerana tekstur daging ayam yang lembut dan juicy serta kuah yang berlemak serta cukup rasa. Pada hari biasa, katanya, saya hanya menjual ayam percik menggunakan lebih kurang 60 ekor. Namun sepanjang Ramadan ini, alhamdulillah, rezekinya bertambah apabila ayam terpaksa ditambah sehingga antara 250 ke 300 ekor, saudara. Ini biasanya dia berniaga seawal jam 11 pagi. Jam 11 pagi, saudara. Katanya waktu itu sudah ada pelanggan yang beratur walaupun perniagaan bermula sejam kemudian. Beliau mengekalkan cara pembuatan kuah percik sama seperti resipi arwah neneknya dan memastikan lauk tidak kira ayam atau ikan dibakar segar secara tradisional menggunakan arang bagi mengekalkan keaslian rasanya. Demikian katanya ketika ditemui di kedai Kak Jah ayam percik berdekatan dengan Salo di Kota Baru. Saudara, saya harus mewawarkan kalau anda singgah di Kota Baru ataupun orang Kota Baru, bolehlah bertandang ke kedai Kak Jah ayam percik di jalan berdapat Jalan Sayuk, Jalan Salo, saudara. Itu keadaannya sama-samalah kita menikmati musim Ramadan ini, musim menjamu selera juga, saudara. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani berharap supaya pengunjung Bazar Ramadan kali ini dapat menggunakan kaedah pembayaran menggunakan bayaran tanpa tunai, tapi melakukan transaksi jual beli melalui sistem internet yang baru. Dan selaku Menteri Perdagangan dan Komuniti beliau berkata, transaksi tanpa tunai bukan sahaja memudahkan urusan jual beli, malah mampu mengelakkan kejadian tak diingini seperti jenayah penjuluk saku ketika pengunjung berkunjung ke Bazar Ramadan. Pembayaran menggunakan kod QR itu tanpa tunai rasanya lebih selamat dan mudah. Mereka bolehlah lihat segala transaksi dilakukan bila-bila masa saja dan isu tukar duit tidak akan berlaku jika mereka bayar tanpa tunai. Ya, sekarang ni sekarang negara kita sudah pun memasuki era yang lebih sophisticated apabila Bazar Ramadan pun menggunakan sistem bayaran secara online saja. Banyak di Taman Tun, di Kampung Pandan, malahan di sekitar kawasan Kota Damansara pun ramailah orang telah menggunakan sistem bayaran melalui internet. Alhamdulillah, saya rasa inilah satu perkembangan yang baik bahawa bagaimana dunia tanpa sepadan mempercepatkan, mempermudahkan urusan perniagaan. Dan saya melihat masih ramai warga kota, terutama di kota Kuala Lumpur, mereka berkunjung berpusu-pusu Jalan Raja Alang, di Kampung Pandan, boleh dikatakan semua kawasan Bazar Ramadan dikunjungi. Di sini saya tertanya macam mana kata ekonomi tak baik. Rakyat ramai yang membeli pelah di pasar Ramadan. Tapi bagaimanapun tidak dinafikan harga agak meningkat antara 10 ke 20%. Bagaimanapun rakyat nampaknya mereka masih lagi boleh berbelanja untuk juadah berbuka puasa. Itu di negara kita. Bagaimana di negara luar? Khabar dari Eropah. Sebab saya katakan tadi, saya matlamat saya untuk memberi pencerahan dan juga memberi informasi apa yang berlaku di luar negara. Kabarnya dari Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin beliau mengingatkan bahawa negara itu tidak akan gentar atau tergugat oleh sesiapa pun selepas beliau dikabarkan memenangi dengan menang besar dalam pilihan umum baru-baru ini. Data resmi PRU menunjukkan lebih 80% pusat mengundi sudah menyerahkan keputusan
dan Putin memperoleh 87.2% daripada semua undi yang dikeluarkan. Jadi dengan keputusan itu artinya Putin yang juga bekas anggota agensi perisikan Rusia KGB. Putin ini dulu dia bekas anggota KGB. Beliau akan menjadi pemimpin Rusia yang paling lama berkhidmat dalam tempoh lebih 200 tahun kerajaan Rusia. Putin mula berkuasa sebagai Presiden Rusia pada tahun 1959 dan kemenangan kali ini memberikannya satu lagi penggal selama 6 tahun. Sekaligus mengatasi tempoh perkhidmatan bekas pemimpin Rusia itu Joseph Stalin. Tinggi, hebatlah Putin saya. Namun pengkritiknya mendakwa keputusan itu dicapai kerana kesemua setu Putin sudah mati, ada yang dipenjarakan ataupun dibawa negara, dan beliau pantas mengekang siapa saja yang mengkritiknya atau menentang pencerobohan Rusia di Ukraine. PRU 3 hari itu menyaksikan lonjakan pengeboman maut di Ukraine, pencerobohan ke wilayah Rusia oleh kumpulan sabotaj pro-Kiev dan vandalisme di pusat mengundi. Kiev selaku dan sekutunya menyelam undian yang turut diadakan di bahagian Ukraine di bawah kawalan tentera Rusia sebagai satu penipuan, katanya. Bagaimanapun keputusan telah berdapat. Sekiranya Putin kekal sepenggal penuh di Kremlin, beliau kekal berkuasa selama lebih lama berbanding mana-mana pemimpin Rusia sejak Catherine the Great pada abad yang ke-18. Artinya sejarah di Rusia tercipta apabila Vladimir Putin menjadi presidennya. Beliau jangan lupa adalah merupakan anggota KGB, perisikan yang paling bahaya di Rusia. Itu waktu zaman Soviet Union, sebelum Soviet Union dibubarkan menjadi negara Rusia. Dan daripada Rusia kita beralih kepada negara Amerika. Dari Ohio saya menerima berita bahawa calon presiden Republikan itu Donald Trump yang berusaha untuk menggapai yakin rakyat Amerika, beliau memberitahu para penyokongnya seandainya beliau tidak memenangi pilihan raya Presiden November ini, Amerika akan mengadakan pilihan presidennya pada bulan November. Katanya kalau dia tak berjaya, artinya kemungkinan demokrasi Amerika Syarikat akan berakhir, katanya. Beliau buat kenyataan itu selepas mengulangi dakwaan yang tidak berasasnya bahawa kekalahannya pada pilihan raya 2020 dulu kepada Presiden Demokrat Joe Biden adalah hasil daripada penipuan dalam pilihan raya. Trump berkata demikian semasa jelajah bersama penyokongnya di Ohio. Jika kita tak menang pada pilihan raya ini, saya tidak yakin akan ada pilihan raya seterusnya di negara ini. Saya tidak rasa akan ada pilihan raya yang benar-benar bermakna selepas ini. Trump yang berada di bawah dakwaan jenayah di Georgia kerana cuba membatalkan keputusan pilihan raya 2020, bagaimanapun telah memenangi undi perwakilan yang cukup yang secara matematiknya untuk membolehkannya dicalonkan sebagai calon presiden Amerika. Itu keadaan saya. Maka bergeduduklah sehingga bulan September nanti Amerika juga akan memanggil pilihan raya memilih presidennya. Bagaimana dengan India? Seluruh dunia sekarang ini sibuk soal pilihan raya. Selepas Indonesia, kita juga telah mengadakan pilihan raya pada 2022. Indonesia, Rusia, Pakistan, itu juga Amerika, dan yang terbaru kabar dari India. Apabila India yang akan memilih parlimen baru dalam 7 fasa antara 19 April sehingga awal Jun akan datang, di mana pihak berkuasa pilihan raya negara itu berkata ia merupakan pilihan raya terbesar di dunia, di mana hampir 1 bilion rakyat India layak mengundi. Ramainya 1 bilion. 1 bilion rakyat India akan mengundi untuk memilih Perdana Menterinya. Pilihan raya itu menampilkan kembali orang kuat 2 penggal, iaitu Narendra Modi. Bagaimanapun tinjauan pilihan raya terbaru menyatakan bahawa kemenangan agak selesa bagi Parti Nasionalis Hindu Bharatiya Janata BJP pimpinan Modi. Kemenangan ini katanya akan menjadikan Modi sebagai Perdana Menteri kedua selepas Jawaharlal Nehru sebagai wira kemerdekaan India dan Perdana Menteri pertamanya
memenangi penggal ketiga berturut-turut. Sebelum itu adalah Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, saudara. Dan kalau Modi menang, itulah merupakan Perdana Menteri yang menang selama 3 tahun, 3 penggal berturut-turut. Menurut Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India, Rajiv Kumar, rakyat India akan mengulangi ikrar kepada demokrasi pilihan raya. Menurut Kumar, fasa terakhir daripada 7 fasa pengundian akan diadakan pada 1 Jun dan undian akan dikira pada 4 Jun akan datang. Ialah secara ramai pengundinya, 1 bilion. Tapi bagaimanapun saya mendapat laporan beberapa keganasan sudah bermula tercetus. Di India ni bila ada pilihan raya pasti akan ada keganasan. Itu keadaannya sekarang ni. Modi harus berusaha keras kerana beliau juga mendapat tentangan daripada masyarakat petani yang menuntut agar kehidupan mereka dipertingkatkan dan bela oleh kerajaan Modi. Sebab itu Modi membuat arahan agar semua penghasilan produk-produk pertanian dari India sementara ini sehinggalah pilihan raya selesai dibekukan pengeksportannya. Sebab itu India tidak mengekspor bawang, mengurangkan ekspor beras dan kesannya pada dunia. Sebab itu kita mengharapkan segeralah India selesai dalam pilihan rayanya, maka bolehlah dunia dapat berada dalam keadaan yang seperti biasa. Ini masalah bawang pun kita juga tertekan, saudara. Baik, saudara. Apa cerita khabar dari Gaza? Aduh, saya bila sebut Gaza, saya dalam bulan Ramadan ini saya amat sedih. Cukup tertekan perasaan saya. Kerana kabarnya tentera Israel sudah pun memulakan operasi di Hospital Al-Shifa. Berita daripada Baitul Muqaddis menyatakan tentera Israel telah pun melakukan satu operasi di Hospital Al-Shifa dengan mendakwa kompleks itu digunakan oleh pejuang Hamas. Matlamatnya dia kata Hamas digunakan oleh penggana Hamas, maka mereka mewajarkan untuk melakukan serangan. Dalam kenyataannya askar Israel sedang menjalankan operasi ketenteraan di kawasan Hospital Al-Shifa yang merupakan hospital terbesar di semenanjung Gaza. Operasi itu berdasarkan maklumat risikan yang menunjukkan penggunaan hospital oleh Hamas. Saksi bandar Gaza memberitahu bahawa kejiranan Al-Rimal dilanda serangan udara dengan kereta kebal yang mengepung kompleks Al-Shifa yang luas itu. Israel telah melakukan beberapa kali menuduh Hamas untuk membolehkan mereka melakukan serangan demi serangan di Gaza. Dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata tentera Israel akan meneruskan serangan darat yang dirancang di Rafah berhampiran dengan selatan Gaza yang bakal mencetuskan kebimbangan kerana berlakunya kematian orang awam secara besar-besaran. Tekanan antarabangsa tidak akan menghalang kami, kata Netanyahu. Sombong, saudara. Walaupun antarabangsa menekan Israel, tapi Netanyahu tidak langsung menghiraukan. Sebab itu katanya, ketekanan antarabangsa tidak akan menghalang kami daripada merealisasikan semua matlamat peperang. Itu menghapuskan Hamas, membebaskan semua tebusan kami dan memastikan Gaza tidak lagi menimbulkan ancaman kepada Israel. Untuk merealisasikannya, kami juga akan beroperasi di Rafah. Itu kenyataan Netanyahu, kenyataan yang sombong, bongkak. Itu kenyataan dibuat ada saat perundingan semula ke arah gencatan senjata di Gaza diadakan Doha, di mana Israel terus bertindak memerangi pejuang Hamas selama lebih 5 bulan. Pejabat Netanyahu berkata anggota kabinet Israel dijadual membincangkan mandat pasukan rundingan hari ini. Tak tahulah saya bagaimana keadaannya. Sedangkan majoriti 24 juta penduduk Gaza sedang mencari perlindungan daripada pengeboman tanpa henti Israel di selatan Rafah. Walaupun Presiden Amerika Syarikat Joe Biden yang menyokong perang dilancarkan Israel berkata pencerobohan ke atas Rafah melampaui had tanpa rancangan perlindungan awam yang boleh dipercayai. Sebab itu Sekretari Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken kemarin dia berkata Washington mahukan rancangan yang jelas dan boleh dilaksanakan untuk Rafah bagi memastikan orang awam terhindar daripada bahaya. Itu hanyalah sekadar kenyataan politik sahaja. Sedangkan warga Palestin di Rafah semakin tertekan.
Sebab itu apabila Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bahawa orang awam akan dapat meninggalkan Rafah sebelum tenteranya masuk kawasan berkenaan, tapi dia tidak menyatakan ke mana mereka harus pergi dari kawasan yang dikepung itu. Sebab itu katanya keadaan itu mendapat kritikan oleh Chancellor Jerman Olaf Scholz. Olaf Scholz melahirkan kebimbangan antarabangsa mengenai nasib kira-kira 1.5 juta orang yang berlindung di Rafah. Kebanyakan mereka kehilangan tempat tinggal akibat perang di Gaza. Netanyahu kata boleh pindah, tapi nak ke mana? Itu keadaannya yang tidak menentu. Sebab itu mendapat kritikan daripada pimpinan daripada Jerman. Scholz bagaimanapun menimbulkan persoalan ke mana mereka harus pergi di saat sebegini. Dan Amerika Syarikat yang menyediakan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada kepada Israel sudah berulang kali meminta pelan yang jelas dan boleh dilaksanakan, tetapi tidak langsung dihiraukan oleh rejim Zionis. Setakat ini Netanyahu belum menjelaskan ke mana pelarian Palestin di Rafah akan dipindahkan, dan dengan negara jiran Mesir, Jordan sudah pun menegaskan mereka tidak akan membuka sempadan bagi pelarian daripada Rafah. Inilah untuk nasib warga Palestin di bumi mereka apabila musuh datang menawan dan mereka menjadi pengemis di bumi sendiri. Itu keadaan saya. Sebab itu Scholz seperti dia menyindirlah Netanyahu. Ke mana rakyat nak pergi? Sementara itu di Tehran, seorang pegawai kanan Hamas berkata cadangan gerakan pembebasan Palestin untuk satu gencatan senjata di sebenarnya Gaza memang dilihatlah pragmatik dan boleh dilaksanakan. Jadi menurut pemimpin yang berpekalan di Lebanon, Osama Hamdan berkata, menerusi perbincangan secara tidak langsung dengan rejim Zionis, Hamas menggesa perang dihentikan. Jadi Osama berkata cadangan pelan kedamaian sementara yang ditawarkan oleh Hamas baru-baru ini adalah realistik. Tapi bagaimanapun, Israel tetap menolak cadangan Hamas. Bagi mereka, matlamat yang satu saja, untuk menghapuskan segala-galanya yang ada di Palestin. Saya bila melihat kenyataan demi kenyataan keangkuhan Netanyahu, tak tahulah apakah Allah SWT akan menurunkan pahala kepada rejim Zionis. Mudah-mudahan kita dalam sempena bulan Ramadan ini, kita berdoalah kepada Allah SWT agar digugurkan hukuman atau kafarah kepada rejim Zionis. Baik, saya kita kembali tanah air kita. Kita di luar negara macam di Gaza masih berbalah. Dan nampak gayanya di negara kita masih lagi belum usai. Masih lagi isu-isu yang remeh menjadi isu politik yang tidak mahu memperlihatkan wujudnya kestabilan politik. Yang terbaru adalah tentang penjualan sarung kaki yang adanya logo nama Allah, saudara. Sebab itu, siasatan berhubung isu penjualan stokin tentera yang tertera kalimat Allah sudah bermula dan bertumpu kepada vendor atau pengedar produk berkenaan kepasaran. Demikian menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasrallah. Katanya siasatan dimulakan selepas polis menerima 36 laporan daripada pelbagai pihak sejak beberapa hari lalu. Polis Raja Malaysia katanya menerima 36 laporan daripada pihak yang tidak berpuas hati terhadap penjualan sarung kaki yang tertera kalimat Allah di kedai Serbanika KK Mart di Sunway Selangor. Satu kertas siasatan dibuka, kata saudara Datuk Samsul Nasrallah. Kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi katanya pihak Kementerian Dalam Negeri sentiasa memantau supaya tidak berlaku lagi perkara itu penjualan stok tersebut. Itu beliau menjawab di Parlimen hari ini, saya apabila persoalan itu dibangkitkan oleh ahli Parlimen daripada upaya besar, iaitu Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Jadi katanya walaupun permohonan maaf sudah dibuat oleh KK Supermart pada Sabtu lalu, namun siasatan akan tetap diteruskan bagi menyiasat dan mendakwa pihak terbabit, khususnya yang mengedar dan yang menjual produk tersebut.
Tindakan penguatkuasaan juga diambil dengan memeriksa premis KK Mat di seluruh negara dan mendapati pihak KK Mat sudah menarik balik semua sarung kaki sebut di semua cawangannya. Sabtu lalu, pengasas KK Supermat, Datuk Seri Dr. KK Chai, dalam sidang medianya menyatakan pengurusan produk berkenaan dibuat sepenuhnya oleh pembekal, bukan dihasilkan oleh syarikatnya. Dan sementara itu, saudara, di Keluang, Johor, Pengerusi Jawatankuasa Haiwan Agama Johor, Saudara Muhammad Farid Muhammad Khalid, telah pun memaklumkan bahawa polis sudah mengambil tindakan awal dan menyiasat kilang yang didakwa mengeluarkan stokin Tentera Kalimah Allah di Batu Pahat. Beliau menjelaskan pihaknya sudah menghubungi Ketua Polis Daerah Batu Pahat yang mengesahkan tindakan awal sudah dibuat. Jadi kita percaya polis akan melaksanakan tugas mereka dan saya berharap semua orang Islam Allah bersabar, katanya. Muhammad Farid berkata pihaknya menyokong semua tindakan perundangan kepada pihak berkenaan dan sedia membantu pihak berkuasa yang terpabit. Kita akan ambil tindakan sebaiknya sekiranya agensi penguatkuasa kita diperlukan untuk buat serbuan dalam operasi. Beliau turut mengecam sekeras-kerasnya penjualan stoking yang Tentera Kalimah Allah dan memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak memainkan sentimen keagamaan seperti itu. Kita percaya hal ini tidak akan berulang lagi kerana untuk bangsa Johor, kita meminta semuanya berterusan memantau, membantu kerajaan negeri serta melaporkan kepada pejabat kadi, pejabat polis daerah sekiranya ada kecurigaan pada hal-hal berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, Johor memang cepat bertindak, saudara. Daripada isu stokin, kita timbul pula isu kononnya bahawa ahli parlimen Muar katanya tidak mendapat peruntukan pembangunan di kawasan tersebut. Jadi Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah Yusof hari ini menafikan bahawa kawasan Parlimen Muar tidak disalurkan peruntukan oleh kerajaan seperti yang didakwa oleh Syed Saddiq. Datuk Fadilah turut menafikan bekas Presiden Ikatan Demokratik Malaysia itu muda itu berjumpa dengannya 3 kali bagi membincangkan isu berkenaan. Menurutnya Syed Saddiq ada berjumpa dengannya 2 kali sebelum ini. Namun beliau tidak dapat membuat sebarang keputusan kerana katanya isu peruntukan perlu dibincangkan bersama Ketua Pembangkang, itu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi kata Datuk Fadilah, kalau Syed Saddiq jumpa Timbalan Perdana Menteri 3 kali, itu dengan saya lah katanya, hanya 2 kali. Yang satu lagi itu saya tak tahulah katanya. Inilah nampaknya macam ada pembohongan. Beliau berkata demikian ketika dia minta mengulas dakwaan Syed Saddiq bahawa kawasannya belum menerima sebarang peruntukan walaupun sudah 3 kali berunding dengan Timbalan Perdana Menteri. Syed Saddiq dilaporkan meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan isu berkenaan. Jadi dalam jawatan bertulis bagi menjawab soalan yang dibangkitkan oleh beliau, Menteri Jabatan Perdana Menteri Bidang Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata lebih 300 juta disalurkan menerusi pelaksanaan puluhan projek di Parlimen Muar. Macam mana kata tak ada? Ini keadaan secara mereka lain tak ada menwujudkan suasana untuk mengabui mata rakyat bahawa kononnya kerajaan ini zalim, tidak mahu pembangunan untuk rakyat. Jadi sebab itu, kata Datuk Fadilah, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Wakil Parti Pembangkang telah meminta perbincangan berkaitan isu peruntukan ditangguhkan kepada minggu hadapan. Dia sepatutnya minggu ni tapi tangguh lagi minggu depan. Beliau juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, perbincangan yang melibatkan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya diadakan pada Selasa lalu. Jadi katanya semua wakil parti itu, Datuk Seri Tauhidin daripada PAS, Datuk Hamzah daripada Bersatu, Datuk Seri Ronald Kaindi, tapi mereka minta tangguh kerana kononnya Tauhidin ada urusan penting di Kota Baru pula dah. Jadi mungkinlah minggu depan katanya. Belum ada lagi sebab untuk tunggu mereka tetapkan. Saya sebelum ini memang dah tetapkan Selasa. Jadi bukanlah kertinya Datuk Fadilah tak mau bertemu. Dah disediakan dari Selasa minggu lepas. Tak nak pula. Tak tangguh. Dan sekarang ni dia tunggu. Tapi masih lagi mereka menyalahkan kerajaan kononnya
bahawa kerajaan Madani ini mau menafikan peruntukan pembangunan untuk rakyat di kawasan-kawasan yang diwakili oleh pembangkang. Inilah percaturan politik mereka. Matlamatnya adalah untuk membuatkan rakyat gerisah, rakyat marah, menuduh kerajaan yang tidak empati, tidak bersimpati kepada kehidupan rakyat. Sedangkan bila diajak berunding, nak tangguhan dan sebagainya. Itulah keadaannya saudara. Cakap lebih-lebih di parlimen, kecoh, gaduh. Itu saja saudara. Dan matlamat mereka saya merasakan tak lain dan tak bukan. Hanya mau mewujudkan ketidakstabilan politik. Macam-macam isu dimainkan saudara. Saudara, saya menerima satu tulisan daripada Muhammad Suza Amsyari. Dia kata dia adalah orang Terengganu. Beliau dari Bandar Dungun, Terengganu. Dia mencatatkan persoalan yang bagi saya agak menarik untuk kita kaji bersama. Kerana ini harus dipahami oleh semua rakyat Terengganu. Katanya seminggu dua ini beliau terdengar orang sibuk berbicara tentang baki pembayaran royalti ataupun wang tunai petroleum tahun 2023 yang belum selesai sepenuhnya dibayar seperti kebiasaannya. Jadi jika Dr. Sam selaku Menteri Besar Terengganu bertanya kepada kerajaan pusat, beliau sebagai rakyat, saudara Muhammad Suza Amsyari ini, katanya saya sebagai rakyat biasa juga berhak bertanya. Kalau Dr. Sam sebagai Menteri Besar bertanya pada Perdana Menteri, dia kata dia sebagai rakyat Terengganu pun dia berhak juga untuk bertanya. Kerana saya dilahirkan, saya dibesarkan, bersekolah, bekerja dan berkeluarga di negeri Terengganu. Terengganu adalah tanah tumpah darah pusaka saya, katanya. Jadi persoalannya, ke manakah wang yang diterima oleh kerajaan negeri Terengganu, pimpinan Dr. Sam dari 2018 sehingga 2022 selama 5 tahun yang berjumlah itu 6 bilion ringgit lebih telah dibelanjakan untuk rakyat Terengganu. Apakah benar dibelanjakan untuk rakyat Terengganu, katanya? Yang kami lalui sepanjang tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ini, satu katanya tiada projek rumah mampu milik. Apakah kerajaan Terengganu mewujudkan projek rumah mampu milik? Tak ada. Tiada projek pembangunan ekonomi rakyat. Tiada juga projek penggalakan sektor pelancongan negeri. Dan katanya lagi, tiada peluang kerjaya untuk rakyat Terengganu. Jadi, pengurangan dana untuk program penggalakan perkembangan pendidikan pun tambah berkurangan. Begitu juga pengurangan agihan inisiatif rakyat seperti dana raya, dana remaja, hanya ada cuma katanya ketika hampir pilihan raya. Teruklah sangat katanya dalam pengurusan sampah di Terengganu. Kemudian malahan di semua daerah, di semua 8 daerah parlimen di Terengganu, pengendalian sampah pun teruk. Dan katanya lagi, bantuan pentadbiran NGO dipotong seperti Pertubuhan Belia dan Sukan. Inisiatif bantuan melanjutkan pelajaran anak negeri potong. Jadi kerana itu sama-samalah katanya kita bermuhasabah demi kebaikan kita sebagai rakyat Terengganu tercinta ini. Jadi mana perginya sejumlah 6 bilion lebih yang telah diterima selama 5 tahun di Terengganu. Jadi tertipu lagi kah kita sebagai rakyat Merahan? Itu bawa ke jati Cikgu Mat Suza, anak jati Terengganu. Jadi dari segi laman ini saya nampak bahawa zaman daripada tahun 2018 kerajaan negeri Terengganu mendapat 1 bilion, 1.374 bilion sahaja. Kemudian tahun 2019 1.497 bilion. Tahun 2020 1.226 bilion. Kemudian pada tahun 2021 1.28 bilion yang disalurkan kepada kerajaan negeri Terengganu. Tahun 2022 1.394 bilion. Dan yang terbaru era Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sejumlah 405 juta. Jadi kalau kita lihat dari kedudukan penyampaian oleh kerajaan pusat pada Terengganu, ke mana pergi duit itu? Kenapa pembangunan di Terengganu tidak dapat dilihat begitu cemerlang? 6 bilion bukan sedikit, saudara. Bukan sedikit.
Jadi sebab itu dalam keadaan begini, kalaulah ini Dr. Samsuri ini bertanya pada Saudara Ibrahim, rakyat Terengganu berhak untuk bertanya. Saya dulu dah bercakap, saya pernah berbual dengan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah sewaktu beliau mewujudkan Petronas ini dengan harapan tiap-tiap rakyat di Terengganu, di Kelantan, di Sabah dan Sarawak boleh mendapat nikmat dari penghasilan minyak yang ada di sekitaran pantai di Terengganu, Kelantan, itu yang kata 5% royalti minyak itu. Tapi mana perginya? Sepatutnya kalau dikira secara kasar lah, secara kasarnya kalau wang yang terkumpul begitu, seorang anak Terengganu boleh dapat RM1,500 sahaja. Itu keadaannya. Tapi soalnya ke mana pergi wang itu? Dan ini kalau Datuk Samsuri bertanya pada Perdana Menteri, rakyat Terengganu juga berhak untuk bertanya beliau, apa jadi dengan wang tersebut? Apakah nak bayar gaji saja, berapa ramai sangat ahli esko-nya, kaki tangan kerajaan? Tapi kononnya Terengganu ada pendapatan, peningkatan, KDNK dan sebagainya. Tapi bila dapat wang daripada kerajaan pusat, ke mana perginya? Itu persoalannya, saudara. Sebab itulah dalam kunjungan ke Pantai Timur, melihat keadaan-keadaan begini, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi merasa yakin bahawa rakyat sudah pemuda cerdik. Apabila mereka mendapat tahu bahawa kerajaan negeri mendapat segitu banyak wang daripada kerajaan pusat tetapi agihannya tidak sampai kepada rakyat. Sebab itu katanya selaku Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi berkata beliau yakin parti itu akan kembali menjadi pilihan rakyat Kelantan dan juga Terengganu pada masa hadapan berpandukan kepada komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh para kepimpinan UMNO yang akan menjelaskan, memberitahu keadaan sebenarnya. Ya, sebab itu beliau mahu pimpinan UMNO di peringkat bahagian, di peringkat cawangan terus menjelaskan kepada rakyat ini keadaan sebenarnya supaya mereka tidak tertipu lagi. Setakat ini Datuk Seri Zahid Hamidi amat puas hati dengan komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh kepimpinan UMNO Kelantan dalam memastikan parti itu terus relevan dalam memperjuangkan masa hadapan Melayu negeri ini. Walaupun tidak berada dalam tampuk kepimpinan negeri, Datuk Seri Zahid yakin satu hari nanti UMNO akan kembali menjadi pilihan orang Kelantan yang akan merealisasikan perubahan dan pembangunan yang lebih baik dan pesat serta kemakmuran yang menyeluruh kepada keseluruhan rakyat di negeri itu. InsyaAllah. Itu juga beliau pun berada di Terengganu, bertemu dengan rakyat, menjelaskan keadaannya. Jadi sebab itu katanya jangan lagi rakyat ditipu muslihat mereka. Cerita gambaran konon-kononnya kerajaan UMNO Barisan Nasional menzalimi mereka. Sedangkan kalau ditengok dari segi pendahan yang saya baca tadi, sekian banyak 6 bilion wang berada di Terengganu. Apakah rakyat Terengganu memperolehinya? Saya tak tahulah saudara. Saudara Puan Khatijah, terima kasihlah sekuntum mawar merah untuk saya. Saudara? Tak apalah tu. Saudara Azminuddin, dia nak buat apa pun mereka terpulang pada mereka lah. Sebab saat ini di Terengganu mereka berkuasa sepenuhnya. Tidak ada pembangkang, tak ada seorang pun. 32-0. Dan kita sama-sama tengok. Sebab itu Datuk Syed yakin apabila kerajaan negeri Terengganu yang penguasaan sepenuhnya, bukan 2/3, sepenuhnya kepimpinan negeri Terengganu, pastilah rakyat akan dapat melihat sejauh mana mereka benar-benar jujur melaksanakan apa yang dilontarkan, apa yang dijanjikan dalam musim pilihan raya yang lalu. Dan rakyat sekarang masih tunggu-tunggu. Saya mendapat laporan macam dekat tadi di Lungun, di negeri di kawasan-kawasan lain di Terengganu, rakyat hargakan pembangunan, ekonomi yang begini yang tidak menentu, ke mana perginya wang, apakah rakyat kerajaan negeri Terengganu tak menyalurkan. Berbeza macam di negeri Perak, awal-awal lagi Datuk Syarani telah membuat pengumuman hari baik bulan baik ini, maka adalah sedikit oleh-oleh untuk hari raya pada kaki tangan kerajaan di Perak. Bagaimana di Terengganu, bagaimana di Kelantan. Malahan tadi pun saya dah nyatakan air di Kelantan pun tak selesai. Sebab itu Datuk Seri Zahid waktu kunjungan beliau satu nan kasih buka puasa dengan rakyat,
di semua kepelbagaian bidang sebagai tempat. Beliau menyatakan amat berpuas hati apabila mendapat sambutan yang cukup menggalakkan, di mana Susah nak pastikan baju putih anda kekal putih dan kotoran suka ditanggalkan? Tambah 1 skop Vanish Crystal White. Formulanya dengan Oxy Action menanggalkan kotoran degil tanpa kerosakan. Pencerah optik memastikan baju putih seperti baru. Vanish, penanggal kotoran terbaik. Saya bulan-bulan puasa ni seboleh-bolehnya sekiranya ini adalah kelemahan daripada pihak kami, pihak kerajaan. Saya mengambil kesempatan untuk memohon berbanyak maaflah daripada mangsa-mangsa dan kita cuba perbaiki di masa-masa yang akan datang. Apa yang berlaku sekarang? Pada pagi ini juga saya mengambil kesempatan untuk menyatakan rasa kesal saya yang tidak terhingga juga kerana saya tidak dapat bersama dengan masa-masa banjir di lapangan, terutamanya untuk tempoh daripada 18 hingga 21 hari bulan. Dan untuk rekod juga saya ingin maklumkan bahawa saya ada turun bertemu dengan masa banjir dekat awal masa pertama, iaitu pada 9 dan 10 hari bulan. Oleh kerana saya tidak dapat bersama dengan mangsa banjir pada tempoh 18 hingga 21, iaitu waktu yang kritikal, waktu yang kemuncak ini, saya juga ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk memohon jutaan kemaafan dari seluruh mangsa dan rakyat negeri Terengganu di atas apa yang telah berlaku. Dan saya faham bahawa saya tidak boleh memberikan alasan dan sudah tentu tidak boleh membetulkan ketiadaan saya di sisi rakyat Terengganu di waktu terkini. Yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan Badan Peguam Malaysia ke-78 kemarin. Usul itulah untuk memfailkan cabaran undang-undang terhadap keputusan Lembaga Pengampunan untuk mengurangkan hukuman penjara pada Tun Najib kepada 6 tahun. Usul itu diluluskan oleh Peguam yang mengadili Mesyuarat Agung Tahunan AGM. Jadi Majlis Kepeguam katanya berat sebelah. Mereka memihak dan bermain politik. Hingga hari ini mereka membisu apabila Tommy Thomas, bekas Peguam Negara, menggugurkan kes rasuah Lim Guan Eng. Tak ada pula mereka bising. Jadi sebab itu kata Fuad Zakasi, dia kata saya cabar Majlis Peguam. Dia kena jawab penghakiman Abdul Rahman Sibil. Itu Hakim Besar Sabah Sarawak. Apabila dia berkata, Datuk Seri Najib patut bebas kerana dinafikan perbicaraan adil. Saya pada April tahun lalu, Datuk Rahman Sibil yang mengetuai panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan menyampaikan keputusan bertentangan bahawa dia cenderung membenarkan permohonan semakan terhadap keputusan Datuk Seri Najib bahawa hukuman penjara 12 tahun. Jadi dalam mengulas lanjut, Datuk Fuad Zakasi berkata bila mendakwa usul yang diluluskan oleh Badan Peguam yang diketuai oleh Presiden yang baru dilantik, Ezri Abdul Wahab, telah mewujudkan kekeliruan yang perlu dijawab oleh Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dan Peguam Negara Ahmad Tariuddin Saleh. Usul Majlis Peguam seolah-olah menuduh, katanya lembaga pengampunan tidak adil dan bukan di bawah prerogatif yang di-Perdana Agung. Selaku bekas ahli Parlimen Batu Pahat, beliau berkata Datuk Najib tidak memohon hukuman diringankan. Sebaliknya beliau merayu untuk diberikan pengampunan penuh atas 12 hujah bahawa dia tidak mendapat penjaraan yang adil. Saudara, Ezri semalam berkata Badan Peguam memfailkan cabaran undang-undang tentang bagaimana lembaga pengampunan membincangkan permohonan semakan Datuk Najib dan bukannya keputusan muktamad yang diberikan oleh Puan Duri Yang Perdana Agung. Itu kadang saya nampak bahawa banyak segmen, banyak pihak yang cuba mengelirukan dan mewujudkan suasana yang tidak stabil. Masa sekarang ini bukan untuk kita berretorika. Masa sekarang ini adalah untuk perjuangan bangsa kita. Cukup-cukuplah kita dah 5 tahun dah. Sepatutnya kita kena move on. Tak payah lagi. Soal pengampunan itu hak prerogatif Duli Yang Mulia Tuan Agung. Jangan pula ada cabar-mencabar. Keputusan Agung kita terima lah. Sebab kita ni secara di bawah payung Duli Tuanku. Jangan pula nak tunjuk besar kepala. Itu keadaannya. Dan di Sabah, saya menerima berita katanya bahawa pilihan raya negeri Sabah yang akan datang mungkin akan menyaksikan pemilihan serentak membabitkan Dewan Undangan Negeri Tanjung Keramat dan Parlimen Putatan pula dah. Saudara,
Bagaimanapun Ketua Amil Sabah Datuk Seri Mokhtar Radin berkata ia terpulang pada penyandangnya Datuk Insinyur Syelmi Yahya untuk membuat keputusan mengenainya. Keputusan di tangan Syelmi. Kalau dia bertanding, mana dia ikut peraturan lah. Dia kena letak jawatan selaku ahli parlimen. Bermakna akan ada pemilihan serentak sebab itu bukan peraturan kita. Itu peraturan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR katanya kepada pemberita pada majlis buka puasa semalam. Apabila minta mengulas tentang kedudukan UMNO Sabah, beliau Datuk Mokhtar mengatakan UMNO bersedia untuk meletakkan calon di kawasan tersebut. Beliau juga yang selaku pengurusi Barisan Nasional memaklumkan bahawa ada banyak calon yang boleh dikenalkan. Jadi artinya saudara, Sabah sudah menghampiri dirinya dengan jeda pilihan raya. Di saat-saat itu, Majlis Peguam masih lagi mencabar tentang pengampunan Datuk Najib. Jadi itu keadaannya. Saya haraplah dalam musim-musim kita menghadapi pilihan raya, musim menghadapi hari baik, bulan baik ini cukuplah. Tak payahlah tuduh-menuduh. Jadi agenda bangsa ini jangan ditunda. Kita kena terus move on. Tak perlu lagi kita mewujudkan suasana yang tidak stabil. Kita sudah cukup terkesan. Dunia melihat bagaimana suasana ekonomi yang cukup teruk. Amerika terdedah dengan masalah. England lebih teruk lagi sekarang. Laporan saya terima bahawa negara tersebut sudah pun memasuki era defisit, era inflasi, harga barangan melambung, kedudukan sewa rumah dan macam-macam lah kedudukannya, pasaran yang tidak menentu. Tapi negara kita ni agak menarik juga. Bukan tak ada. Hari ini pasaran di Pusat Kuala Lumpur ada peningkatannya. Tapi kita ni sekarang masih lagi bermain dengan isu kononnya nilai ringgit semakin merudum bila berbanding dengan negara Amerika, dolar Amerika. Sedangkan pengendali Google telah pun memohon maaf hari ini bahawa katanya bahawa penyediaan apa yang dilaporkan oleh Google itu adalah khilaf. Tak betul. Sebab dia melaporkan 2 hari lepas kononnya mata wang ringgit Malaysia didagangkan pada RM4.98 untuk $1. Sebenarnya kita berada dalam RM4.76 gitu. Dan saya haraplah bahawa kita berhentilah untuk melakukan serangan politik yang tidak menentu. Agenda bangsa perlu diutamakan saya. Hari baik, bulan baik, saya mohon. Dan kalau saya buat salah, saya mohon maaf saya. Tapi yang jelas pada saya, Azminuddin dia kata satu masa nanti rakyat Terengganu janganlah merongot jika ketinggalan dari banyak sudut. Kerana kata Eddie Tahir, mereka lebih rela makan penyu dari makan ayam. Itu keadaannya saya. Jadi saya haraplah kita bertenang, sama-samalah kita menghadapi cabaran yang depan. Dan Yang Amat Perdana Menteri telah pun kembali ke tanah air yang membawa pelaburan 42 bilion katanya daripada Jerman. Mudah-mudahan negara kita kembali di landasan yang betul dalam melestari kebahagiaan rakyat. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.